Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Sabrina binti Jamaluddin. Nombor matrik 19D3Q0121. Program Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Nama pensyarah Ustazah Nur Rashidah binti Asy'ari. Kod kursus QRN 2023. Penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli sejarah, penulisan Al-Quran bermula dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Baginda mengarahkan penulis-penulis wahyu mencatatkan ayat-ayat Al-Quran yang diterimanya. Antara penulis wahyu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Khulafa' ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, serta sahabat baginda yang lain seperti Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Tabi' bin Qais radhiyallahu anhu dan lain-lain. Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas, maka para penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat Al-Quran pada pelepah-pelepah tama, kepingan tulang dan lain-lain bahan tulisan. Catatan tersebut disalin semula oleh sebahagian sahabat walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan hafazan. Seterusnya, penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis itu telah lengkap kesemuanya semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia terpisah-pisah dan tidak terkumpul dalam satu mushaf. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat telah melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan, ramai tentera Islam yang menghafaz Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa berkenaan telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran, kerana dibimbangi Al-Quran akan terlepas dengan sebab ramai Al-Quran yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha tersebut, maka terkumpullah Al-Quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, suhuf tersebut telah disimpan di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seterusnya, penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam telah berkembang dengan luas.
meliputi semenanjung tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia, Azerbaijan dan Khurasan. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur. Antaranya ialah penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan dari Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seterusnya, penduduk Syam mengambil kaedah bacaan daripada Sayyidina Uthman bin Affan dan Daud radhiyallahu anhu. Manakala penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pada tahun 25 Hijrah, satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan perselisihan dari segi riwayat pembacaan Al-Quran. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Huzaifah telah mencatat supaya Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah membentuk satu jawatan kuasa penulisan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri daripada Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk untuk semua manusia. Tanggungjawab menjaga kesahihan kitab suci ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Al-Quran juga merupakan inspirasi, bimbingan dan kebijaksanaan untuk berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia. Kita semua harus tahu sejarah wahyu dan komplikasi Al-Quran supaya kita dapat memahami betapa pentingnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah titik iman utama dan terpenting kepada asas-asas masyarakat Islam dan menjadi dasar hukum syariah arahan undang-undang Islam. Kita boleh mengatakan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang hidup. Ia telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Ia diturunkan secara berperingkat dan tidak seperti yang kita lihat hari ini. Secara kesimpulannya, dapat kita katakan bahawa Al-Quran melalui 3 fasa pengumpulan iaitu zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan di zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Ia merupakan satu mukjizat yang akan sentiasa hidup menjadi panduan hidup seluruh manusia yang inginkan kejayaan di dunia dan akhirat. Sumbangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam penyusunan dan pengumpulan Al-Quran adalah sangat besar dan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pencinta Al-Quran. Sekian, terima kasih.